Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'al huda wa wala. Wa ba'd. Terima kasih Ustaz Daniel. Ustaz Faris juga ada. Ustaz Piu Mariko di belakang ni. Ada Ustaz apa? Ustaz Izzuddin. Ada Ustaz Izzuddin. Ustaz Izzuddin. Semualah yang saya hormati, yang saya kasihi, yang bersama dalam majlis kita pada malam ini. Okey, saya sebab saya tengok jam, saya tak berniat untuk mungkin panjang kerana masa kita pun dah terdrag-drag. Kita sedang berada pada waktu Isyak di Muzdalifah, Arab Saudi kan? Betul ke? Ke di waktu Duha di Qatar. Jadi ada alhamdulillah ya. Jadi nak tunggu pergi habis tu. Alhamdulillah selesai. Baik, jadi cuma malam ni sebab dia saya cuba nak padatkan. Saya yakin kita yang datang ni adalah yang memang sedaya mungkin kita nak ikut apa yang diajar Rasulullah kepada kita. Betul ke? Jadi saya tanya, kita ni memang adalah yang memang nak ikut sepenuhnya Rasulullah kan? Alhamdulillah. Baik, apa kata saya nak, kalau boleh lah ya, kalau boleh, sebab Nabi bila Nabi nak bagi tahu bahawa dalam hidup ni benda yang paling mahal harganya adalah ilmu, maksudnya ilmu yang bermanfaat, maka Nabi mengajar bagaimana kita memuliakan majlis ilmu. Sebab ilmu itu terlampau mulia dan dia tak akan pergi pada orang yang tak menghormatinya dan tak menyayanginya. Duduklah banyak mana pun dalam majlis ilmu, tapi kalau kita tak hormat kepada majlis ilmu, Allah tak bagi kita ilmu. Sebab tu tak hairan masjid kita, surau kita tiap-tiap malam ada kuliah ya? Tetapi kita dah duduk dengan kuliah itu dah 20 tahun kadang-kadang, tapi kita rasa, saya ni bukan pengalaman orang lain ya, tetapi kenapa tak bertambah ilmu pengetahuan? Kerana Allah menetapkan bahawa ilmu tu kita kena hormat dia. Maka bila kita menghormati ilmu, barulah Allah tumpahkan ilmu pada kita yang duduk dalam majlis ilmu. Salah satu cara yang kita boleh buat malam ni senang saja. InsyaAllah saya nak, kalau boleh, kita duduk serapat mungkin. Saya nak jemput semua duduk sampai bulatan tu sedekat ini ya, laki-laki gerak dulu. Dan Imam Suyuti membawa hadis ini daripada hadis Nabi. Kata Nabi SAW, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Orang yang hidupkan sunnah aku ketika matinya sunnah aku, maka baginya, kata Nabi, 100 pahala orang mati syahid. Ketika orang dah tak nak rapat dah, dan malam ni kita cuba rapat. Ketika orang dah tak selesa rapat. Zaman dulu mereka tak selesa kalau jauh. Di akhir zaman manusia selesa kalau jauh. Di zaman Nabi, kerana mereka rapat hati, maka jasad mereka senang untuk rapat. Dan kita tak tahu bila sebenarnya tiba-tiba berubah manusia ini daripada duduk rapat menjadi kita suka duduk jauh-jauh. Saya pun taklah pergi ke banyak tempat, tapi tuan-tuan setuju ke kalau macam pengajian biasanya jarang sekali rapat sebegini? Tempat saudara memang dah, kami alhamdulillah. Ustaz di Saujana memanglah jauh, tapi kami alhamdulillah. Tuan-tuan benda yang sama atau tak? Baik.
Sebab kita tak dididik, kita tak diajar, kita tak diberitahu bahawa Nabi mentarbiyah para sahabat bermula dari, sebab ilmu yang saya katakan tadi, ilmu ni dia mesti mula dengan bagaimana persiapan kita terhadap ilmu. Ya, sebab ilmu tu terlampau tinggi harga dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Baik, saya nak berdiri sebab saya nak tengok adjust muslimah serapat mana dia orang boleh. Okey. Baik, kita biasa dengan hadis tersebut, ya. Di hujung itu Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, ya, falabithtu maliyan. Kemudian Nabi tanya Sayyidina Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Kau tahu tak siapa yang tanya soalan datang ketika kita duduk seorang lelaki baju putih bersangatan, melepak, rambut hitam berkilat? Aku tak tahu, Allah lebih dan Rasul lebih tahu, kata Sayyidina Umar. Apa kata Nabi? Yang datang tu Jibril, datang untuk ajar kamu agama kamu. Pertama yang Jibril ajar kepada sahabat apa dia? Bukan wamal Islam, wamal iman, wamal ihsan, apakah tanda kiamat. Bukan itu. Tapi pertama Nabi Jibril adalah fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Maka duduklah dia bertemu lutut dengan Nabi. Fa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dan dia meletakkan dua tapak tangannya di atas ribanya. Sebab orang menuntut ilmu dia tegak macam tu. Sebab dia bersungguh nasyat. Ya, cuba bayang, cuba tuan-tuan buat je. Tak tangan atas ni. Atas ribu ni. Kan berbeza dia punya posture dia kan. Ilmu tu begitu rupanya. Kita tak akan dapat ilmu kalau kita tidak. Sebab tu saya selalu sebut pada diri saya. Sebab kadang-kadang, Datuk, bila orang dah tak ada, ya, saya pun bukan sepanjang masa berceramah. Masa-masa saya masuk ada kelas. Allahu Akbar, saya kata, saya bila ramai-ramai saya minta orang rapat. Tapi sekarang saya kena datang duduk depan seorang-seorang, ya? Dan bila saya duduk seorang-seorang, berita baiknya adalah, yang sebenarnya adalah orang lain pun nak buat. Bila dia tengok ada orang, mereka akan follow. Menunjukkan bahawa dalam masyarakat kita adalah tak ada orang nak mulakan benda baik. Betul kan? Jadi akhirnya tidak ada orang mula benda baik, dan orang semua ikut yang bukan yang Nabi nak, bukan yang Nabi nak, bukan yang Nabi nak. Dan akhirnya ma'al asif, the very unfortunately, maka jadilah kita masyarakat yang kelihatan kedengaran ada ilmu, tetapi ilmu tu tak masuk pun ke dalam hati, ya. Baik, semua yang dikasih sekalian, sedikitlah alhamdulillah saya nak ucapkan syabas semua kerana dapat buat satu sunnah Nabi. Kita buat bukan Zuramli yang suruh, tetapi Nabi yang minta benda ini. Sebab bila kita duduk rapat, artinya masih ingat tak? Teras agama ada dua. Akrab dengan Allah, ulfah, rapat sesama manusia. Itulah inti perjuangan Rasulullah. Itulah inti agama yang kita kena amalkan. Kalau kita tiba-tiba boleh akrab dengan Allah tapi tak peduli orang, kita bukan orang yang disayangi oleh Allah. Kan dulu di Madinah saya baca satu hadis Nabi SAW, wala an amshi ma'a akhin fi hajatin lahu ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Ya, hadis dalam Mu'jam Imam Tabrani. Kata Nabi, aku berjalan dengan sahabat untuk menunaikan hajat dia, lebih aku suka daripada aku iktikaf dalam masjid ini, kata Nabi, selama sebulan. Kita kadang-kadang pulun iktikaf tapi tak peduli orang sebelah. Dan benda tersebut lebih malang adalah kita rasa tak apa, dan kita rasa tak bersalah, dan kita rasa okey. Baik, kerana itu semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah, tu dulu ya. Kita sedang berada di mana tuan-tuan? Muzdalifah ya. Ini masih tanah haram. Sedikitlah ini orang kata trivia. Di zaman dulu sebelum Nabi mengajarkan tentang haji pada tahun 10 Hijrah, orang Arab buat haji tiga cara. Ya. Orang Arab buat haji tiga cara, tiga kelompok, tiga jenis. Yang pertama disebut sebagai al-hums. Yang kedua disebut sebagai at-tuls. Yang ketiga disebut al-hillah. Baik. Okey. Bismillah.
Kalau saya cakap kuat ni, boleh dengar kot ya? Okay. Kalau saya cakap tak payah pakai mic, boleh insya-Allah. Boleh ke? Boleh. Sebab tu zaman dulu tak ada mic agaknya kan? Ya. Jadi sebab tu orang-orang rapat dia. Hari ni dengan sebab dapat nikmat mic, hilang nikmat rapat. Jadi boleh ke? Boleh. Boleh. Depan okey, yang belakang sekali. Boleh dengar? Okey, sehinggalah nanti insya-Allah lalu aiskrim lalu lagi. Dia akan rutin sampai kita balik. Dia akan lalu lagi. Jadi insya-Allah saya cubalah. Kan? Baru cakap. Sebab itulah Nabi kata duduk dalam majlis ilmu sama macam orang berjuang dan berjihad. Sebab nak dapat tu bukan senang. Banyak cabaran dia. Luaran syaitan apatah lagi. Syaitan tak akan biarkan kita semua hamba Allah nak jadi baik macam tu sahaja. Maka sebab itu kita, dan dia nak satu benda aje. Dia nak satu benda aje. Orang yang datang ke dalam majlis ilmu, dia nak hilangkan fokus. Itu je kerja dia. Dan orang bila hilang 1% cukup. Tuan-tuan biasa tengok orang memanah tak? Orang memanah tu, orang memanah? Ya. Saya ingat tak dengar kan. Jadi minta maaf kalau saya tanya banyak kali. Orang memanah, dia perlu concentrate berapa persen untuk kena pada bullseye? 100. Kalau dia concentrate 100%, belum tentu kena. Kalau hilang 1%, sah tak kena. Jadi sebab tu Masya Allah menuntut ilmu, syaitan akan hilangkan kita punya konsentrasi tersebut. Apa cara dia akan gunakan? Sebab manusia, sebab Allah yang kita minta ihdinas siratal mustaqim, hidayah Allah tu ada pada ilmu. Yang kita minta Allah hidayahkan laku, dan dia ada pada ketika kita menuntut ilmu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, wa mal ilmu illa bita'allumi wa mal hilmu illa bitahallumi. Ya, hadis Nasa'i. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Okey, sekali lagi ini adalah sekali lagi selepas tak ada mic. Ini adalah dan orang Arab buat haji. Berapa cara? 3. Yang pertama al-humsu. Yang kedua at-tulsu. Bitta. Yang ketiga adalah al-hillatu. Kenapa? Sebab Ustaz Daniel dia baca surah tu tadi dan dia menerangkan kepada kita. Ya, sebab itulah tadi sebenarnya Datuk dia nak jadi imam, tapi sebab saya kata sebab Datuk dia nak baca surah lain. Jadi oleh kerana Ustaz Daniel dia baca surah tentang Muzdalifah, Masy'aril Haram, jadi Ustaz Datuk kata tak apalah, bagilah bagi dia lah ya. Sebab Datuk dia nak baca surah Baqarah yang lebih awal. Esok boleh insya-Allah ya kalau Datuk Seri boleh ya. Ni semua imam-imam tu. Imam kita memang prepare pakai jubah putih. Jadi cuma sebab Ustaz Daniel dia pakai jaket dia umrah tu, jadi terpaksalah hormat Ustaz Daniel. Ya, kalau dia tak pakai jaket tadi insya-Allah dua-dua imam ni insya-Allah dia akan datang tampil ke hadapan insya-Allah ya. Baik. Kenapa Nabi sebut dalam hadis al-hajju Arafah ataupun al-hajju, dua jalan, al-hajju Arafah ataupun al-hajju al-Arafah. Sebab Nabi sedang membetulkan haji orang al-Hums. Al-Hums adalah haji orang Quraisy. Dan orang Quraisy tidak akan wukuf di Arafah, mereka wukuf di Muzdalifah. Saya ulang sekali lagi. Zaman jahiliyah, orang-orang Quraisy, Khuza'ah, mereka tak akan wukuf di Arafah sebab mereka adalah orang Quraisy dan orang yang duduk di Madinah, maka mereka berada di tanah haram, mereka tak boleh keluar ke tanah halal di Arafah. Mereka kena maintain di tanah halal. Itu cara orang-orang al-Hums. At-Tuls, mungkin nanti Ustaz Daniel dia baca pula tentang bolehnya bagi musim haji untuk melakukan perniagaan. Itu adalah Allah sebab At-Tuls adalah haji orang-orang Yaman. Dan kemudian Al-Hillah, tuan-tuan pernah dengar tak ada orang Arab dia bertawaf tak pakai baju? Allah, tak jadi nak ceritalah pula ya Allah. Sebab yang jawab tak tu anak-anak kita. Tuan-tuan pernah dengar tak bahawa ada orang Arab dia tawaf dalam keadaan tak berbaju?
Zaman. Ha? Zaman sebelum Islam. Iyalah, ya zaman sebelum Islam, bukan tadi. Sebelum Islam. Sebelum Islam. Pernah tak kita dengar Pernah. orang tawaf dalam keadaan tidak berbaju? Baik. Setengah kita sangka bahawa mereka itu sebab mungkin kerana yalah macam sekarang ni bila tak pakai baju tu mungkin macam-macam di tepi laut. Sebenarnya tidak berbaju adalah cara haji orang-orang hillah. Apabila mereka tidak mendapat sebarang pakaian daripada orang Hums, maka apa yang mereka buat? Mereka terpaksa tawaf. Sebab kita pakai ihram tu, perasan tak? Sikit lagi macam kalau tercabut tu, waliyazubillah. Nampak tak? Jadi pada dia untuk lebih dekat dengan Allah, maka langsung tak ada baju tu lebih dekat. Bukan sebab kerana hawa nafsu, tetapi sebab nak tunduk patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Saya nak kompres saja, bukan nak cerita panjang sebab masa ya Allah ya. Saya pun tengok ya Allah ya. Yalah tadi dah tengok apa? Ya, daripada waktu biasa kecederaan tiba penalti pula kan. Jadi nak tunggu sampai habis tu, masya-Allah ya. Dan akhirnya kita berada di Pujuan. Malam ni mungkin ada yang keluar pergi umrah mungkin ya. Jangan pakai hillah. Jangan ya Allah ya. Tinggal ada tag apa umrah je. Tetapi semua yang saya kasih sekalian, sehinggalah nanti akhirnya saya pernah sebut masa di Madinah, kenapa turunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, adalah di Arafah setelah Nabi berjuang di Mekah dan Nabi sempurnakan perjuangan Nabi di Madinah, tetapi Allah kata sempurnanya agama itu adalah di Arafah. Dan dia adalah sempurna pada musim haji. Bukan musim bulan Syawal, tetapi pada bulan haji. Kenapa semua yang saya kasih silan? Sebab saat semua orang Arab tunduk pada Nabi, ya Rasulullah, ajar kami cara haji yang sebenar. Maknanya orang Arab dah benar-benar tunduk pada Nabi, sebab haji adalah the last straw mereka. Adalah the last yang mereka rasa yang kami ada, hak orang Arab yang kami pertahankan. Tetapi saat mereka semua tunduk sampai tahap yang paling tinggi, iaitu soal haji, maka saat semua tunduk, maka Nabi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu bahawa hari ini telah sempurnalah agama. Baik, semua yang saya kasih silan, al-yauma akmaltu lakum, hari ini kata Allah telah sempurnalah bagi kamu agamaku. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan ke atas kamu nikmat aku. Baik, semua yang dikasihan, Allah gunakan perkataan nikmat. Apakah nikmat tersebut? Iman. Apakah nikmat tersebut? Islam. Iman. Sabar. Haji. Nikmat macam Quran. Oh, sebab tak ada mikrofon ke? Sebab kami perlukan mikrofon untuk menjawab. Dah kan kita dah biasa dah bercakap macam ni kan. Nikmat itu adalah nikmat Islam. Nikmat itu adalah nikmat Islam. Maka Allah sempurnakan nikmat Islam, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab itulah semua yang dikasih sekalian, pada malam ni saya sangat rasa suka. Bukan sebab nasi malam ni sedap, alhamdulillah, tetapi saya lebih suka kerana kita dapat duduk sama-sama dalam masa yang sekejap di bumi. Di sini tuan-tuan, Nabi pernah solat. Ya, di sini Nabi solat Maghrib Isyak. Seketika Nabi berjalan daripada Arafah untuk ke Mina. Ya. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, saya sangat suka sebab tuan-tuan sama-sama duduk rapat-rapat untuk ikut apa yang Nabi tinggalkan. Dan malam ni saya ulang balik semua yang dikasih sekalian, kita balik nanti sebab kita nak mengamalkan Islam, bahkan kita nak memperjuangkan Islam. Dan Nabi SAW, kalau bolehlah tuan-tuan, kita set dalam jiwa kita, dalam hati kita, kita nak supaya Islam ni sentiasa kita pelajari. Dan bila kita belajar, niat kita adalah untuk menghidupkan Islam.
Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Durqutni, Nabi SAW menyebutkan kepada kita, kata Nabi, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhya bihil islam kana bainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun yaumal qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang datang padanya kematian dan pada ketika itu dia sedang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan Islam, maka ketika dia mati tersebut, antara dia dan Nabi-Nabi berada pada kedudukan yang sama pada hari kiamat. Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, marilah kita sama-sama mengecap nikmat iman, nikmat Islam pada malam ini. Dan sebab itulah saya kira bila kita mengamalkan nikmat Islam, maknanya kita cuba rapat, akrab. Ingatlah kepala akrab, rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru semua yang dikasih sekalian sebagai penutup. Saya nak baca satu hadis Nabi, tapi ni pun tuan-tuan kalau izin. Tuan-tuan tak izin saya tak baca. Muslimah macam tak izin. Oh izin. Oh Muslimah izin macam tu ya. Baik. Nabi SAW sebut dalam hadis yang kita boleh tengok dalam Riyadhus Salihin, kita boleh tengok dalam Jami' Tirmizi, kita boleh tengok dalam Musnad Ahmad. Ada satu hadis Nabi yang pendek saja, ya. Sesuailah malam-malam ni kita baca pendek saja. Dan saya tadi tak nak baca tapi tuan-tuan paksa saya. Tengok. Senang je kan. Berubah kan. Tadi minta, lepas tu bila dah rapat dia lah pula. Baik, Nabi SAW menyebut dalam hadis, ya. Kata Nabi SAW, "Idza ahabba ar-rajulu akhah falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Itu je. Saya ulang sekali lagi. Baik. Kata Nabi SAW, "Idza ahabba ar-rajulu akhah falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Hadis ini sebenarnya daripada sahabat bernama Shaddad ibn Aus. Macam biasa perlu terjemah ke? Perlu. Sebab rasanya dah beberapa hari kan duduk di Mekah ni macam nampaknya macam orang Arab pandai cakap Melayu kan? Orang Melayu tak pandai cakap Arab nampaknya. Baik, kata Nabi SAW, hadis ni last lah ya, last. Saya ingat lebih panjang, tapi lah masa kita qadarallahu ma syaa fa'al. Baik, kata Nabi SAW, apabila ahabba, sayang, ar-rajulu, seorang lelaki, akhahu, akan saudaranya, falyukhbirhu, maka hendaklah dia mengkhabarkan kepada saudaranya, annahu yuhibbuhu, yang sesungguhnya dia menyayangi saudaranya. Tuan-tuan dapatkah hadis tu? Dapatkah hadis tu? Tengok yang tolong jawabnya adalah Raisah juga. Yang jawabnya Haris juga. Baik. Kata Nabi, apabila seorang sayang pada saudaranya, hendaklah dia sebut pada saudaranya yang dia sayang pada saudaranya. Baik, kita akan balik insya-Allah ke Mekah, tapi kena amal dulu hadis ni. Kena amal dulu hadis ni. So macam mana kita nak amal? Tuan-tuan, 5 orang paling tidak kena cakap, akhi doktor ya, Cik Din, ya, saya sayang Cik Din. Oleh kerana saya cakap bahasa Melayu, so kena jawab bahasa Melayu. Sekali lagi, Cik Din, saya sayang Cik Din. Saya pun sayang Ustaz. Dalam ilmu mantik, mantik bahasa Melayu, apabila ada pun dan juga, sebab dia nak kurangkan stres, so kena buang stres, nak nampakkan benda tu stres.
Apa maksud stres? Sampai. Cuba bagi tahu kau rumah, saya pun sayang juga kat you. Perempuan setuju tak? Tak, saya nak tanya. Orang lelaki dia tak apa nak jelas. Suami bagi tahu saya sayang juga kat you. Tak sampai. Juga dalam bahasa Melayu dia kurangkan stres. So kena buang juga. Cik Din kena buang sekali lagi. Cik Din, saya sayang Cik Din. Saya sayang Ustaz. Oh. Ha? Sebab apa? Sebab geli-geleman. Kita hidup dalam masyarakat yang biasa marah orang. Hari-hari kita baca benci orang, menyampah orang. Zaman Nabi Allahu Rabbi. Sebab itulah bila kita tengok, ya Allah, kalau kita duduk, kalau kita boleh, orang kata apa tu, travel apa? Apa tu? Time travel tu. Kalau boleh go time travel, kita masuk zaman Nabi, ya Allah, kita akan tengok orang yang sayang saudaranya. Cuba bayang yang kita bacakan hadis daripada Ibn Abi Syaibah tentang Abi Darda yang dalam sujud, pada setiap sujud berdoa pada 70 orang sahabat dia. Kita seorang pun tak apa nak keluar tak? Nanti kan dia kaya pada aku kan, macam mana? Masalah juga. Kan? Aku dengar dia nak beli kereta baru. Kan nanti dia beli kereta baru kan, kereta aku lama, aku tak boleh nak beli. Nampak tak tuan-tuan? Sebab kita dah biasa masyarakat kita marah orang. Paling tidak tuan-tuan, saya nak cakap, sahabat ya, bila mereka duduk bersama, saat mereka lontarkan pandangan, dalam hati mesti ada perasaan sayang. Kita, Cik Din, air mineral? Kita tengok mineral water dengan Cik Din sama je. Sama tak tuan-tuan mineral water dengan Cik Din? Tak, saya nak tanya tuan-tuan. Sama ke tak? Tak, jangan marah. Jangan pula dah marah dah. Takkan nak sama saya dengan mineral water? Tak. Tuan-tuan, kenapa tak sama? Mineral water ni kalau tumpah, dia tumpah. Cik Din hari akhirat mungkin boleh keluarkan kita daripada neraka. Masya-Allah. Tuan-tuan, ni semua berpotensi mengeluarkan kita daripada neraka jahanam. Sebab tu tak, masa mungkin kita tak hargai dia, masa mungkin kita tak sayang dia. Kenapa kita nak rendahkan dia? Sebab apa? Sebab orang inilah yang nanti mungkin masuk dalam syurga, kita tak boleh nak masuk dalam syurga. Kita biasa dengar hadis tentang bagaimana bagaimana seseorang yang masuk dalam syurga dan minta, ya Allah, aku nak berjalan cari sahabatku dan tak jumpa dalam syurga. Rupanya memang tak dalam syurga sebab dia dalam neraka jahanam. Apa lelaki ni buat? Menyungkur, minta pada Allah, wahai Allah, dialah yang berjalan bersama aku, dialah bersama dengan aku ke kuliah, dialah bersama aku dengan ke masjid. Wahai Allah, dia tak bersama dengan aku, kata Allah. Malaikat, keluarkan lelaki tersebut, jadikan mereka jiran dalam syurga. Sama dah air mineral water dengan Cik Din, tuan-tuan. Itulah potensi orang keliling kita, tuan-tuan. Kita tak tahu, tuan-tuan. Di dunia mungkin nampak, wow, dia ni hebat. Tapi depan Tuhan belum tentu, tuan-tuan. Sebab tu bila kita nak selamat, marilah kita jaga semua orang. Maka sebab tu malam ni ramai dah marah saya kan. Cepatlah kami nak buat. Sabarlah kan. Tadi suruh buat tapi nak syarah lagi pula kan. Baik, berapa orang tadi? 5 orang buat macam saya dengan Cik Din. Saya sekali tak berapa nak jelas tadi. Cik Din, saya sayang Cik Din. Saya sayang Ustaz. Oh, mantap. Sebiji macam tu. Jangan saya sayang Datuk, saya sayang Datuk. Tak boleh keluar. Jadi mesti sebut benda yang sama, sebab dalam Islam bila kita bagi jawab mesti sama atau lebih, betul kan? Itu prinsip. Baik, boleh tak tuan-tuan